Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ilahi Tuhanku, anta maqsudi, kepadamu maksud dan tujuanku. Wa ridhaka matlubi, dan hanya redamu yang aku tuntut. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Kau karuniakan kepada kami, ya Allah, kasih kepadamu dan mengenali dirimu. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan kepada semua yang beri salam, saya menjawab dengan jawaban Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kak Long, kepada Roslina Ayub. Baik. Yang pertamanya, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita dipertemukan sebentar pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani. Supaya apa, tuan-tuan? Tulis di ruangan komen, supaya kita mengetahui had berbaik sangka dan supaya kita tahu macam mana cara nak berjaga-jaga. Terima kasih Nur Hayati Abdullah. Tulis. Pada pagi ini dalam Santapan Rohani sebentar saja saya nak bersembang dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan saya melepaskan tanggungjawab saya. Kerana kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, fa in lam tastati' fa bilisanihi, fa in lam tastati' fa biqalbihi, wa dhalika ad'aful iman. Sabda Nabi SAW, apabila kamu mendengar, melihat sesuatu kemungkaran. Bila sebut mungkar ni, dia luas lah tuan-tuan dah. Kita maklum bila sebut mungkar ni satu benda yang luas. Sama ada kemungkaran dari sudut fiqahnya, kemungkaran dari sudut tauhidnya, kemungkaran dari sudut tasawufnya, kemungkaran dari sudut akhlaknya, kemungkaran dari sudut perkara duniawinya, kemungkaran dari sudut perkara ukhrawinya. Bila sebut perkara mungkar ni benda yang luas. Maka sabda Nabi, sebagaimana yang Datuk Zamihan Ustaz Zamihan Al-Ghumari dia buat semalam tak silap. Tu cara dia ubah dengan tangan. Kadang-kadang bila mana kita tak mampu nak ubah dengan tangan, fa illam tastati' fa bilisani, kita cuba ubah dengan lidah. Cuba ubah dengan lidah. Bila istilah ubah dengan lidah ni tuan-tuan, inilah memerlukan suatu adab ataupun ketulusan yang tinggi dalam nak mengubah dengan lidah. Kalau ikutlah prinsip asalnya, bila sebut mengubah dengan lidah, kalau ikut kaedah asal, kaedah yang sepatutnya, sepatutnya kita pergi jumpa orang tu, cakap dengan dia, terangkan dan sebagainya, itu baru betul. Saya boleh kata saya masih lagi salah kalau ikut saya buat dengan kaedah begini. It's unfair. Sebab tu pada pagi ni saya tak nak kata korang, cuma saya nak share ilmu sahaja. Boleh ke boleh? Kalau saya nak kata orang tu betul ke salah, maka is unfair dari sudut ilmiahnya, dari sudut ilmunya. Kita nak kata orang tu betul, nak kata orang tu salah. Sepatutnya bila istilah mengubah dengan lidah, bukan dia kata pihak sana, saya kata pihak sini. Saya bagi hujah bombam, mu tak betul. Contoh, adakah begitu? Masalan, sekurang-kurangnya saya cuba mendidik tuan-tuan adab. Sebagaimana tuan-tuan bersama dengan saya yang dah setahun, yang dah 2 tahun dan sebagainya, kita kena hidupkan adab yang tinggi. InsyaAllah mudah-mudahan dengan adab yang tinggi
kita dapat membantu kita bersama-sama. Sekejap ada call. Hello, Assalamualaikum. Oh, mesin cakap. Okey, sekejap saya parking tuan-tuan. Saya parking sekejap je. Baik. Kalau ikut kaedah fa'il lam tastati', kalau kamu tak mampu nak ubah dengan tangan, maka ubah dengan lidah. Ubah dengan lidah bukan bermakna orang tu cakap dekat live sana berumbram kita pula bedal dekat live sini berumbram. Itu bukan kaedah yang sebenar, itu bukan adab yang sebenar tuan-tuan. Adab yang sebenar, kita pergi jumpa dia. Kita pergi jumpa dia, sembang dengan dia, dan bersemuka. Mudah kita dapat pastikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jadi sebab itulah, kalau saya buat benda sama tuan-tuan, saya langgar adab. Jelas ke jelas? Kalau saya buat benda sama, saya langgar adab. Sebab tu pada pagi ini saya bukan nak menerangkan berkenaan siapa betul siapa salah. Sebab kalau saya nak menerangkan siapa betul siapa salah tuan-tuan dalam situasi ini, saya cuma menyelesaikan satu isu. Dan saya tak bagi pun tuan-tuan ilmu yang sebenar. Jelas ke jelas? Kalau jelas, tolong type jelas di ruangan komen. Tapi kalau saya beri kaedah, saya membantu tuan-tuan untuk berhadapan dengan lebih banyak isu. Kalau saya jawab satu isu sahaja, maka saya tak adil. Satu, nak adil pergi jumpa depan-depan, buat live kalau berani. Saya lah, bukan kata ke dia. Yang kedua, dengar dengan baik, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang kedua tuan-tuan, kalau saya menjawab isu itu sahaja, maka saya seolah-olah menyelesaikan satu isu, kan? Tetapi benda mendatang, banyak lagi isu-isu yang akan datang. Dan nak cerita ajaran-ajaran sesat, benda-benda pelik pada akhir zaman ni banyak sangat. Baik, saya bagi tuan-tuan kaedah. Dengan kaedah yang saya berikan, mudah-mudahan tuan-tuan ada asas, tuan-tuan ada ilmu. Untuk apa? Untuk mendepani perkara-perkara yang lain di masa depan pula. Lepas ni tak tahu pula macam mana. Mimpi tu pula, mimpi ni pula. Wallahu alam. Okey. Jadi, yang pertama sekali, kalau kita merujuk kepada hadis Nabi SAW, sejauh mana mimpi ni boleh diambil sebagai hujah. Tak perlu tuan-tuan fikir yang siapa-siapa. Sebab tu saya kata, saya bukan nak cerita kepada sesebuah pihak. Saya nak bagi ilmu dan kaedah. Kalau tuan-tuan tak faham prinsip saya, bermakna tuan-tuan tak jelas. Sebab, kalau saya cerita bab isu itu sahaja, saya cuma selesaikan satu isu. Banyak lagi isu yang lain kita tak selesaikan. Jelas? Tapi kalau saya bagi kaedah, tuan-tuan ada dasar. Terima kasih Kushmina. Baik. Yang pertama sekali sabda Nabi SAW, betul, memang Nabi pernah bersabda, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Kata Nabi SAW, takutlah kamu akan firasat, akan pendapat, akan renungan orang-orang yang mukmin, orang-orang yang bertakwa, orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Fa innahu yanzuru binurillah, kerana bahawasanya dia itu menilai, melihat dengan nur cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka poin yang pertama, kita nak ambil pendapat ni, tengoklah pendapat fa inna ittaqu firasat. Tak kira dia kata dengan mimpi ke apa dan sebagainya, maka bila dia hujah, maka itu firasat. Syarat yang pertama tuan-tuan, fa innahu ittaqu firasatal mu'min. Syarat yang pertama, orang tu betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ni benda yang tricky sikit. Adakah kita boleh menilai takwa dan iman seseorang? Cuba jawab di ruangan komen. Ni benda penting ni. Adakah kita boleh menilai? Sebab kalau mengikut ayat tadi, hadis tadi, dia merupakan ayat yang umum, kan? Ittaqu firasatal mu'min. Kamu kena takutlah kamu firasat orang-orang yang beriman, firasat orang-orang yang bertakwa, kerana mereka ini berkata dengan nur cahaya daripada Allah. Persoalan yang pertama, terima kasih kepada yang share star, rezeki anak-anak madrasah kami. Persoalan yang pertama, adakah takwa seorang itu kita boleh hukum?
Nampak dia ni bertakwa ni, orang yang bertakwa ni. Kita nampak dia ni orang yang beriman ni. Sebagai contoh. Dah. Baik. Dari sudut teori ilmu, kita bercakap teori ilmu dah. Sebab mudah-mudahan saya bagi ilmu kepada tuan-tuan, tuan-tuan boleh pakai. Dah, boleh pakai dengan banyaknya masalah ataupun isu. Maka yang pertama, of course lah, kalau kita mengaji, dah, memang takwa dan iman seseorang itu kita tak boleh nilai. Tengok je, nampak ke tanda dia bertakwa? Tengok je, nampak ke tanda dia beriman? Pakai niqab, pakai berkelubung, pakai serban, contoh. Itu tanda iman ke? Tak. Antara tanda iman, antara tanda takwa, akhlak. Dah. Sebagai contoh, kata Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Habib Ali pernah berkata, nak tahu nilai takwa seseorang, seseorang ahli lillahi ta'ala, Nabi Ali kata, nak tahu nilai takwa seseorang yang dikatakan guru, maka tengok dia ketika marah. Tengok dia ketika marah. Ni kata Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Dari situ kita tahu takwa dia macam mana. Bukan kita nak hukum, kita nak bagi faham ada tanda. Takwa tu ada tanda, iman tu ada tanda. Kalau tak ada tanda, tuan-tuan, adakah semua kalam orang kita boleh ambil? Dah? Adakah semua kita boleh sewenang-wenangnya orang tu berkata mimpi macam tu, mimpi macam ni, kalam orang, semua orang kita boleh ambil? Sebab apa dia kata dia mimpi? Jumpa tu, jumpa ni, mimpi jumpa Allah masalan. Adakah semua kalam orang-orang yang bermimpi kita boleh ambil? Kalau tak ada tanda-tandanya, kalau tak ada nilai-nilainya. Itu yang pertama. Jadi jangan kita mengambil yang belakang. Ittaqu firasatal mu'min. Kita ambil yang belakang. Dia ni bercakap sebab mimpi, dapat nur cahaya daripada Allah. Masalah, adakah dia lepas kepada takwa? Dia lepas kepada mukmin. Contoh, saya bukan menghukum, kita bagi kaedah. Dah? Kita bagi kaedah supaya tuan-tuan faham dasar. Baik. Jadi bila takwa ni ada tanda. Dah, sebab tu semalam ke kemarin Ustaz Zamihan pergi buat laporan. Sebab dia dah mula kata apa? Siapa yang menyanggah pendapat dia ni, dia akan bunuh. Dia akan bunuh. Tak kira siapa pun, aku akan bunuh. Jadi satu, ini akhlak yang tak baik lah. Dah, akhlak yang tak baik. Sebab itu firasat mimpi. Bila firasat mimpi, tuan-tuan, wallahu a'lam, cara saya, sebab tu saya kata, sejauh mana had kita nak baik sangka dan sejauh mana kita nak berjaga-jaga. Sebab tu kalau tuan-tuan tak faham live pada pagi ini, tuan-tuan takkan faham ke mana saya nak bawa. Di manakah had berbaik sangka dan di manakah had untuk berjaga-jaga. Jadi maknanya, kalau dari sudut adab dan akhlak tak boleh menyampaikan kepada kita untuk membina kepada baik sangka kepada dia, tuan-tuan, bermakna itu dalil yang pertama kita kena tolak. Jelas? Bukan dia, siapa-siapa, termasuk saya sendiri. Termasuk saya sendiri. Tolaklah saya, tuan-tuan, tak ada masalah. Dah? Kalau saya mengajar kepada tuan-tuan, saya membawa kepada tuan-tuan satu situasi, bukan kepada membawa adab dan akhlak yang baik. Tolong tolak saya, tolong keluar daripada friend saya. Sebab apa? Saya tak bawa manfaat pun kepada tuan-tuan. Jelas? Itu yang pertama. Dapat poin semua? Satu. Baik. Yang kedua, di manakah had untuk berjaga-jaga dan di manakah had untuk berbaik sangka. Tulis poin yang kedua. Sejauh mana, tadi kita sebut firasat, sejauh mana mimpi ni, tuan-tuan, boleh dijadikan sebagai hujah. Yang ni penting, yang ni best. Supaya kita dapat satu kefahaman ilmu. Habis tu kalau semua orang dapat mimpi, adakah semua orang boleh dijadikan hujah sebagai dalil? Contoh, baik, kita bawa satu sirah yang berlaku di zaman Nabi SAW. Contoh, mimpi berkenaan azan. Kan ketika Nabi nak bermusyawarah macam mana kita nak panggil sahabat-sahabat ni untuk solat berjamaah bersama-sama, ada yang bagi cadangan begini, ada yang bagi cadangan begini, ada yang kata kita pakai unggun api, ada yang kata kita bunyikan loceng, kan? Macam-macam lah pendapat-pendapat sahabat cuba nak bantu selesaikan apa yang diutarakan oleh Nabi SAW. Maka saya nak tanya tuan-tuan, akhir sekali, bila mana kita tahu sejarah, dah, seorang sahabat dia kata, semalam aku mimpi macam ni, dengan sebutan begini. Tuan-tuan cuba jawab di ruangan komen. Dah, adakah mimpi berkenaan azan itu
dah, hanya dialami oleh seorang sahabat sahaja? Cuba jawab. Sebab kat sinilah dalil ataupun hujah yang ulama gunakan untuk memahami sejauh mana mimpi ni boleh dijadikan hujah. Kalau tidak, semua orang mimpi, habislah kita. Yang ni kata mimpi dia macam ni, yang ni kata dia mimpi macam ni. Contoh, mana satu yang kita nak benarkan yang iya kan? Yang tadi dah selesai pertama dah, tu kaedah. Dah. Jadi cuba jawab di ruangan komen. Adakah Nabi seorang je bermimpi? Tu Nia Azmaniah, terima kasih. Yang lain, dah belajar kaedah pada pagi ni. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat memahami ilmu-ilmu yang bagus, ilmu yang baik untuk protect diri tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan. Sedih, saya risau anak-anak tuan-tuan sahaja. Tuan-tuan dah belajar dah, boleh jadi dah ada ilmu. Anak-anak kita besok, cucu kita besok. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dalam sirah telah membuktikan bukan seorang sahabat saja yang bermimpi. Waalaikumsalam Muhammad Hafizi. Bukan seorang sahabat saja. Dah. Jadi bermakna, dah, setelah ada sahabat ni kata mimpi, ada sahabat ni pula kata mimpi. Dan tuan-tuan dah tahu sejarahnya. Akhir sekali kenapa Nabi mengisytiharkan kita boleh ambil hujah sebagai mimpi itu untuk dijadikan panggilan untuk orang berjemaah, maka jadilah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Bukan seorang saja sahabat yang bermimpi. Jelas? Okey. Jadi take point. Dalam mimpi ni tuan-tuan, kata ulama, antara mimpi yang boleh kita ambil iktibar, bukan hujah hujah lain. Hujah datang daripada Quran dan hadis. Dan juga kalau kita nak ambil usul fiqh, ada lagi 10 tepat dasar-dasar yang dikeluarkan untuk mengambil hukum. Jadi yang kedua tulis. Apa dia tuan-tuan? Sejauh mana kita nak menjadikan mimpi itu sebagai satu benda yang kita boleh fikirkan. Bukan takuti, boleh kita fikirkan, boleh ambil berat. Bila mana sesuatu mimpi itu dah dialami oleh juga sekurang-kurangnya 3 ulama yang lain, 3 mursyid yang lain. Ni kaedah. Contoh-contohlah. Kalau kita baca kitab karangan Imamuna Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, simple saja. Dah, macam mana Imam Ghazali menukilkan cerita ni dalam kitab beliau. Dan dalam waktu yang sama, sejauh mana kebenaran mimpi itu, maka dalam mimpi itu yang kisah Imam Ghazali, ada seorang ulama ni, dia pelekehkan kitab Ihya Ulumuddin. Kan, dia pelekeh kitab Ihya Ulumuddin. Lepas tu bermimpi berjumpa Nabi SAW. Tengok dah prinsip macam mana ulama nak ambil cerita tu sehingga bawa dalam kitab, bawa dalam muqaddimah Ihya. Maka diceritakan dalam mimpi tu bukan sahaja Nabi, dah, bahkan orang yang mengata, bahkan Imamuna Al-Ghazali, dan ada lagi 1-2 yang lain, dan mereka itu masih lagi hidup. Mereka tu masih lagi hidup dan mengalami mimpi yang sama, situasi yang sama. Maka bila mana sekurang-kurangnya 2, termasuk diri yang mimpi, telah 3 lah semuanya, dah mengalami sekurang-kurangnya mimpi yang sama, maka mimpi itu satu mimpi yang boleh diambil iktibar. Boleh diambil boleh difikirkan. Kalau setakat dia seorang yang mimpi, tuan-tuan, itu kan hujah. Jelas ke jelas? Nampak? Maka Imam Ghazali menceritakan di mana bila orang tu pelekeh kitab dia, last kali bila dibaca belik, tak ada apa yang salah pun dalam kitab ni, maka diperintahkan untuk rotan. Ni diperintahkan untuk rotan. Jadi maknanya, bagaimanakah kaedah kita nak berjaga-jaga agar kita dapat berbaik sangka, tuan-tuan, untuk diri kita, untuk agama kita. Saya tak condemn, saya tak komplain, saya bagi kaedah, saya bagi ilmu. Kalau mimpi itu ada dinyatakan oleh 3 orang yang lain, mimpi yang sama, cerita yang sama, dah, yang kita dengar daripada episod yang berbeza, cerita yang sama, maka boleh ambil iktibar. Bukan boleh percaya, istilahnya boleh ambil iktibar. Kalau tidak, tuan-tuan, hanya mimpi semata-mata. Jelas ke jelas ni? Itu poin yang kedua. Baik, akhir sekali poin yang ketiga. Sejauh mana mimpi ni, tuan-tuan, kita nak jadikan ia sebagai satu perkara yang kita perlu takuti. Kan tadi Nabi kata, ittaqu firasatal mu'min, takutlah kamu. Sejauh mana? Selagi mana dia tak menyanggahi kepada dasar-dasar agama yang sebenar. Poin nombor 3. Selagi mana dia tidak menyalahi dasar agama yang sebenar. Jadi admin tolong tulis balik ketiga-tiga poin tadi. Kalau menyalahi dasar utama yang sebenar, dah, bermakna
kita kata ikut dia lah. Tak apalah tu, mimpi dia lah tu. Wallahu a'lam. Dan kita tak perlu ambil takut, kita tak perlu ambil ambil manfaat pun. Sebab apa? Sebab mimpi tu menyalahi. Dah jumpa malaikat pengiring dan sebagainya. Dah lepas tu pula pergi tengok syurga, pergi tengok neraka. Ini satu perkara yang Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, menyalahi daripada dasar beragama. Dan saya ulang balik, yang kita risau anak-anak kita tuan-tuan. Anak-anak kita tuan-tuan. Dah sebab akhir zaman ni perkara-perkara begini terlalu banyak. Terlalu banyak dalam agama kita. Dan kadang-kadang kita jangan kata kerajaan semata-mata. Adakah kerajaan mengambil bersungguh untuk mengongkong perjalanan mereka-mereka ini? Wallahu a'lam. Kita tak duduk dekat kabinet, tak duduk dekat kerusi menteri, kita boleh katalah macam-macam. Saya lah. Dah, kita boleh kata macam-macam. Ni kerajaan tak buat kerja ke? Kerajaan tak ambil tahu ke tuan-tuan? Kalau kita duduk dekat sana, barulah kita tahu sejauh mana besarnya tanggungjawab tu tuan-tuan. Jadi wallahu a'lam. Sebab tu saya kata, saya nak bagi kaedah, kita tak mengata kepada sesiapa. Yang ketiga, selagi mana kalau tak menyalahi daripada dasar, bermakna boleh diterima. Kalau menyalahi daripada dasar beragama, ditolak. Saya bagi contoh yang paling mudah. Tuan-tuan yang biasa masuk program saya, dah biasa dengar tak saya cerita berkenaan Husin Al-Hallaj? Husin Al-Hallaj sampai mengaku Allah Ta'ala dalam poket aku. Pernah dengar tak saya cerita berkenaan Syekh Siti Jenar yang mengaku anak Al-Haq, aku Tuhan? Apa yang berlaku pada akhir sekali kehidupan mereka? Maka ulama beri peluang kepada mereka untuk bertaubat. Dah? Ulama beri peluang kepada mereka untuk bertaubat. Syekh Siti Jenar bertaubat. Dah? Sampai mengaku anak Al-Haq, aku Tuhan. Dah? Husin Al-Hallaj ditanya, kau pergi mana? Aku bersama Allah. Allah bersama aku. Allah dalam jubah aku. Maka ulama suruh dia bertaubat atas dasar syariat. Maknanya sekalipun hakikat dia pegang tu, wallahualam, kita adab kita begini. Itu hakikat-hakikat dia. Tapi kalau hakikat menyalahi syariat, ketika itu perlu kita bentangkan syariat. Perlu kita dahulukan syariat bagi melihara pengikut dia yang ramai ni. Contoh. Maka apa yang berlaku kepada Husin Al-Hallaj? Akhir sekali diperintahkan dibunuh. Dibunuh. Apa yang berlaku kepada Syekh Siti Jenar? Dah? Yang mereka ni sampai kepada martabat wahdatul wujud. Sampai mengaku Tuhan, anak Al-Haq, aku Tuhan. Dah? Adakah salah pada hakikat? Wallahu a'lam. Itu dasar kita untuk baik sangka. Sebab tu tajuk live saya pada pagi ni, mana hak nak berbaik sangka, mana hak nak berjaga-jaga. Kita bukan nak hukum, kita nak berjaga-jaga. Dah? Adakah hakikat dia betul? Sampai mengaku Tuhan? Wallahu a'lam. Tapi syariat tak kena. Dah? Sedangkan Tuhan itu bukan baharu. Syekh Siti Jenar ni baharu. Masalan. Nampak? Dulu tak ada, sekarang ada. Syekh Siti Jenar pun bergantung kepada orang lain. Allah Ta'ala tak bergantung kepada orang lain. Maknanya, tengok macam dasar kita mikir. Hakikat dia, wallahualam. Tapi syariat menyalahi. Syariat menyalahi. Bila menyalahi, apa yang berlaku? Maka 9 wali minta dia bertaubat. Dah? 9 wali, asalnya wali di Jawa tu yang masyhur ada 10. Setelah ditolak yang nombor 10 ni namanya Syekh Siti Jenar, maka tinggallah 9. Jadilah wali songo. Maka bila 9 wali itu minta dia bertaubat, turun kepada makam syariat balik, dah? Terus menyebarkan agama, maka dia tak nak. Dia tak nak. Akhir sekali apa yang berlaku? Dia dibunuh. Tengok. Dia dibunuh. Maknanya penjagaan. Adakah kalian jelas apa yang saya nak sembangkan pada pagi ni sebentar? Di manakah had kita nak baik sangka? Di manakah had untuk kita berjaga-jaga? Kalau tuan-tuan tak faham had untuk baik sangka dan had untuk berjaga-jaga, bermakna prinsip ilmu tu takkan berjaya kita hidupkan. Jadi besok siapa-siapa mimpi, kita dah boleh risau. Orang tu mimpi. Tu besok mimpi jumpa apa pula? Dah. Yang ni jumpa malaikat apa pula? Yang ni mimpi jumpa Nabi pula. Masalan. Nabi tu cerita macam aku begini. Jadi mudah-mudahan dengan 3 kaedah tadi, dah. Ustaz dia lelaki ke perempuan? Tak ada mak ngah. Wallahualam, saya tak nak cerita mak ngah. Dah. Rasa dah viral. Saya sebab tu saya kata, saya bukan nak cerita berkenaan dia. Tak adil bagi saya, tak adil. Tak adil bagi dia, tak adil bagi saya. Nak sembang mulut dengan mulut, sepatutnya kita pergi jumpa dia, itu baru adil. Tapi saya bercakap atas dasar ilmu dengan tidak mengata ke dia, tapi mengata kepada syumul.
Dah, termasuk saya sendiri. Kalau apa yang saya cakap menyalahi daripada 3 tadi, maka tolaklah saya kerana Allah. Tolaklah saya kerana sayangnya agama. Dah, tolaklah saya tuan-tuan. Oh, yang wali tu maknah lelaki. Syekh Siti Jenar tu lelaki maknah. Lelaki. Syekh Siti Jenar tu lelaki. Dah. Husain Al-Halash pun lelaki. Habis. Baik. Jadi terima kasih Dayang Badariah. Tu tuan-tuan 3 poin yang saya kongsikan pada pagi tadi. Dah. Pertama, sejauh mana hak kita nak baik sangka dan berjaga-jaga. Sejauh mana tahap mimpi keimanan orang itu menjadi satu ukuran. Dah. Jadi kalau kita kata, kalau dia orang betul-betul beriman, bertakwa, maka adakah boleh dia ambil hujah? Itu baru lulus yang pertama. Sejauh mana iman dah takwa? Iman ada tanda, takwa ada tanda tuan-tuan. Jangan kata kita kena baik sangka dia orang beriman. Betul, baik sangka tu perlu. Tapi ada had tak? Ada ukuran tak? Yang kedua, dah, kalau mimpi yang sama, mimpi itu dimimpikan oleh sekurang-kurangnya 3 orang yang lain. 3 orang tu adalah mimpi yang sama. Dah, maka dia pun masih hidup. Dia cerita macam ni, dia cerita macam ni. Baru kita boleh ambil iktibar. Yang ketiga, selagi mana mimpi itu tak menyalahi dasar, tak menyalahi kaedah Islam, tak menyalahi Quran, tak menyalahi daripada hadis Nabi SAW. Sebab kita maklum dekat Malaysia ni, yang mengaku jadi Imam Mahdi pun dah ada, yang mengaku jadi Rasul pun dah ada, Rasul Dahri. Dia kata Muhammad tu Rasul untuk orang Arab, aku ni Rasul untuk orang Melayu. Logik juga. Jelas. Jadi kesimpulannya, mudah-mudahan dengan 3 kaedah yang saya kongsi dengan tuan-tuan, saya ulang balik, kita tidak mengata kepada sebuah pihak. Bahkan ayat tu, kaedah tu tuan boleh guna untuk tolak saya juga, menolak saya juga. Dah. Kalau mula saya mengungkapkan benda pelik-pelik kepada tuan-tuan, sekarang ni benda pelik-pelik jadi viral. Kita cakap bab solat, cakap bab agama, orang buat tak kisah. Kan? Benda pelik-pelik ni mesti viral. Jadi kalaulah saya sampai tahap yang sama, dan saya cakap, mimpi tu, mimpi ni tuan-tuan, tetapi waktu yang sama, adakah kita betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah? Cukup ke tahajud? Dah. Yang kedua, adakah mimpi saya itu dimimpikan oleh orang yang lain? Dah. Betul, Rasul Dahri itu Wahabi Singapura. Rasul Melayu Haji Kahar, afwan. Rasul Dahri itu Wahabi Singapura, afwan. Dah. Yang mengaku Rasul Melayu tu Haji Kahar. Kahar nama dia. Nak sebut Haji pun segan. Haji Kahar, afwan. Terima kasih kepada yang ingatkan saya. Saya pun buat kesilapan. Baik. Yang ketiga, dah, kalau mana mimpi itu menyalahi daripada Quran, menyalahi daripada hadis, menyalahi daripada dasar beragama, bermakna tolaklah tuan-tuan. Termasuk saya sendiri. Tolak, tak ada masalah. Mudah-mudahan dengan penolakan itu menjaga saya dan menjaga tuan-tuan. Jelas ke jelas? Jadi mudahan 3 poin yang saya kongsikan tadi, tuan-tuan dapat fahami sejauh mana mimpi boleh dijadikan hujah. Hujah tu jauh sekali lah. Sebab hujah tu dasarnya Quran dan hadis. Dah? Dan asar para as-sahabah. Tapi sejauh mana boleh diambil iktibar dan kita ambil dia sebagai perkara yang boleh difikirkan. Kalau tak ada 3 kaedah tadi, maka abaikanlah. Ada? Kita kata dia majnun, kita kata dia orang yang gila. Maaf, istilah saya begini. Gila ni, tuan-tuan jangan fikir negatif. Dah, macam orang gila, mabuk bercinta. Gila tak? Gila jugalah kau ni. Aku tengok macam orang gila dah mabuk bercinta. Gila juga. Ada orang gila kepada ketuhanan, ada. Dah, sampai majzub, gila. Ada orang gila kepada dunia, gila juga. Dah. Ada orang gila kepada harta, gila juga. Ada orang gila kepada pangkat, nak pangkat je gila juga. Jadi istilah gila ini bukan yang negatif. Jadi kita baik sangkalah. Kalau tak ada 3 syarat tadi, tak cukup 3 syarat tadi, kita kata dia majnun, boleh jadi dia gila kepada ketuhanan kot, wallahu alam. Habis. Jadi baik sangkalah. Habis. Kita baik sangka, tak apalah, dia gila kepada ketuhanan sudah. Jadi maknanya kita pun tak hukum. Ada had untuk kita baik sangka. Ada had. Dah. Orang ni gila ni, gila pada Tuhan. Sampai akan keluar benda-benda macam ni. Habis. Jadi kalam orang gila kita nak ambil manfaat tak? Akhir kalam. Cuba jawab. Adakah kalam orang gila kalian nak ambil manfaat? Walaupun dia gila kepada ketuhanan. Dah. Jadi bila kita faham isu ni, bila faham kaedah ini, mudah-mudahan saya menjaga keturunan saya, anak-anak saya, dan tuan-tuan juga menjaga keturunan anak-anak tuan-tuan. Mudah-mudahan kita Allah Ta'ala pelihara kita daripada hidup beragama.
Jelas? Wallahu alam. Okey. Jadi saya rasa madai dahulu pertemuan kita pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani. Mudah-mudahan kita memelihara hidup kita, rohani kita dengan cara yang baik, dengan agama yang baik, dengan kefahaman yang baik. Okey? Jadi ma'assalamah wa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.